عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله سفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد الرسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهيد الرسول الملاحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم مصطفى 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح موج ناه
رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسي مرتضى حامي مصطفى ياسين أولى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 عبد الله كليم الله حبيب الله نجي سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Sesungguhnya kami uji mereka itu sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Pemilik kebun di negara Yaman dekat dengan Sana'a. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah sesungguhnya mereka akan memetik hasil kebun itu di pagi hari. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengecualikan, yakni mereka tidak mengatakan insya-Allah. Menurut tafsiran yang pertama, kebanyakan ulama sedemikian. Sementara tafsiran yang kedua, mereka tidak mengecualikan, yakni tidak mengeluarkan yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin. Kalau zaman law ni ambil berpadi, tak mengeluarkan zakat. Tafsiran kedua. Jadi pemilik kebun tu kata, demi Allah pasti besok kita pagi-pagi lagi kita ambil semua hasil kebun kita ni. Mereka tidak mahu memberikan kepada fakir miskin macam ayah mereka dulu. Ayah mereka dulu tidak sedemikian. Ayah mati mai ke anak-anak, anak-anak jadi kedekut, tak mengikut kelaku ayahnya. Akibat daripada sikap mereka sedemikian, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik, maka kebun itu didatangi oleh bala bencana daripada Tuhanmu. Wahum naimun, ketika mereka sedang tidur, yakni pada waktu malam. Waktu malam Allah Ta'ala hantar api membakar kebun itu.
narun ahraqatha ay asabatha afatun samawiyah, menimpa akan kebun itu oleh bala bencana yang datang daripada langit. Banjir, bala bencana mai pada langit, turun hujan daripada langit. Abrahah kena dengan batu, dengan burung ababil, terbang main daripada langit. Api yang membakar kebun itu sampai hitam datang daripada langit. Dan kebun itu dikatakan, tempat kena malapetaka itu dikatakan hitam sampai hari ini. Cerita ni zaman dulu. Allah Ta'ala nak jadi pengajaran kepada orang, maka kebun itu terbakar masa tu, hitam, sampai lah duk hitam lagi. Kita nak pergi tengok tak boleh lah ni, Covid ni, kapal terbang tak boleh. Tapi ada dalam YouTube, ada dalam Google, tulis kebun hitam di Yaman, naik gambar cerita ni. Jadi apabila pagi hari terbakar, mereka akan pergi tengok pagi hari, mereka bisik-bisik, hari ni jangan bagi seorang pemakai miskin pun masuk, semua hasil kita nak ambil ke semua. Tengok-tengok hitam habis. Ada sebagian kata, kita ni sesat jalan kah? Kebun kita elok, mesti apa jadi hitam. Lah kali mereka perhati tengok, mereka tahu bahawasanya malapetaka turun ke atas kebun mereka. Jadi Allah Ta'ala hantar siksa hukuman yang merosakkan tanaman mereka di malam hari. Allah Ta'ala berkuasa untuk menghantar bala bencana bila-bila masa di dunia ini sebelum di akhirat. Terutama ancaman itu kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 97, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Patutkah penduduk negeri-negeri berasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur. Ayat 98, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan siksa kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang bermain leka, bermain-main. Jadi ayat 97, 98, Allah bagi ancaman kepada penduduk yang tidak beriman, yang buat maksiat, yang duduk dalam dosa. Ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat 96, 97, 98 suratul A'raf menceritakan tentang ahlal qura, ahlal qura, ahlal qura. Ada kata ahlal qura itu penduduk Mekah, ada kata ahlal qura itu penduduk seluruh dunia sampai akhir zaman. Mana-mana penduduk kampung, al-qura ni jamak kepada qaryah. Qaryah satu kampung, qura banyak kampung. Mekah digelar sebab diberi nama sebagai Ummul Qura, ibu segala kampung. Jadi Allah sebut dalam ayat 96, penduduk mana-mana tempat diisi kehidupan mereka dengan dua sifat yang mulia, keimanan dan ketakwaan. Allah akan bukakan ke atas mereka itu pelbagai kebaikan daripada langit dan bumi. Ujung ayat menyatakan walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan rasul mereka. Mereka tak mau ikut Allah dan Rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami siksa, kami timpakan siksa kepada mereka disebabkan perbuatan usaha mereka sendiri. Lepas tu Allah peringat kepada orang hak jenis tak mau ikut Allah dan Rasul itu,
bahawasanya dia boleh datangkan siksa itu malam hari tengah kita tidur, boleh datangkan siang hari tengah kita bermain, tengah kita sibuk. 24 jam, bila-bila masa. Duha, waktu duha. Duha ni daripada setengah jam selepas terbit matahari lebih kurang, berakhir waktu zuhur. Aku boleh datangkan siksa kepada penduduk yang tak ikut aku ini di malam hari ketika mereka sedang tidur. Siksa itu ada bentuk bencana, banjir, kebakaran, ada bentuk kejahatan makhluk, datang pencuri di malam hari dan seumpamanya. Datang binatang buah di malam hari, ataupun digigit ular di malam hari, bencana yang tidak diingini. Aku boleh datangkan di malam hari, aku boleh datang dan di siang hari. Dalam surah yang kita rajin baca, min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam apabila ia menjelang. Malam tu ada pencuri, malam itu ada binatang buas, malam itu ada ular yang menggigit dan seumpamanya. Kita minta lindung siang malam daripada kejahatan makhluk. Jadi ayat 97 Allah Ta'ala sebut boleh datangkan, jangan orang mana-mana tempat merasa aman daripada kedatangan siksa Allah dan azabnya, sama ada mereka sedang tidur atau mereka sedang jaga. Sedang tidur ayat 97, sedang jaga ayat 98. Itu suratul A'raf. Di awal suratul A'raf ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang berapa banyak manusia yang Allah sudah datangkan siksa kepada mereka ketika mereka sedang tidur ataupun di malam hari ataupun di siang hari. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ayat 4 suratul A'raf. Dan berapa banyak negeri yang kami binasakannya, yaitu datang siksa kami menimpa penduduknya pada malam hari atau ketika mereka berehat pada tengah hari. Qailun ni qailulah. Qailulah ni sama ada tidur ataupun rehat saja. Kita disunatkan qailulah tiap-tiap hari. Bagi orang yang nak puasa di siang hari, disunatkan makan sahur di malam hari. Bagi orang yang nak qiyamul lail di malam hari, disunatkan qailulah di siang hari. Qailulah ni tidur tengah hari ataupun rehat tengah hari. Sebelum zuhur, menurut kebanyakan ulama, ada sebahagian kata selepas zuhur. Yang penting dua qaul. Dalam kitab-kitab ulama kita sebelum zuhur. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut qailulah ni sebelum zuhur. Dalam kitab Imam Suyuti rahimahullah Al-Lum'ah, dia kata disunatkan berehat sebelum zuhur bagi orang yang nak qiyamul lail di malam hari, melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat tidur di siang hari selepas sembahyang Jumaat. 6 hari lagi sebelum zuhur. Kita hari Jumaat kita tidur tengah khutbah. Sebelum pergi sembahyang Jumaat makan banyak. Khatib pijak-pijak tangga mimbar, kita lena terus. Jaga-jaga, barakallahu li wa lakum. Kita doa mai tidur sebelum sembahyang. Dalam kitab Lum'ah kata qailulah hari Jumaat selepas zuhur, selepas Jumaat. 6 hari lagi sebelum zuhur. Dalam kitab Syazaratuz Zahab diceritakan Imam Suyuti rahimahullah, Allah bagi karamah kat dia, waktu qailulah dia tanya murid dia, khadam dia, nak pergi Mekah ke tak? Nak pergi, ikut aku. Pejam mata, pegang tangan aku, ikut aku. Dia pejam mata, langkah-langkah, dia bilang 1, 2, 3, dalam hati dia bilang. Selepas berjalan 27 langkah, Imam Suyuti kata celik duduk Mekah. Karamah Imam Suyuti daripada Mesir pergi Mekah, tak ada naik kapal terbang.
Nak kata terbang 2 jam zaman lah. DP hanya 27 langkah. Waktu Qailulah. Ziarah Ma'la, masuk Masjidil Haram, tawaf, semayang Zuhur. Lepas tu minum air Zam-Zam, tunggu semayang Asar. Habis semayang Asar, Imam Suyuti kata, hang nak balik ke nak tunggu sini sampai haji? Hang tunggu sini sampai haji, aku tinggal. Hang nak balik, jom ikut aku balik. Dia kata nak balik. Pasport tak bawa mana boleh. Tak ada bekal. Pejam mata, pegang tangan aku, ikut aku. 1, 2, 3, 7 langkah, celek-celek, duduk di Mesir balik. Itu karamah Imam Suyuti, diceritakan dalam kitab Syajaratuz Zahab. Waktu Qailulah boleh pergi Mekah, tanpa hanya dengan beberapa langkah. Dalam istilah ulama' dipanggil Ahlul Khatwah. Mukjizat kepada Nabi SAW nama dia Isra' Mi'raj. Perjalanan jauh ditempuh dalam masa yang singkat. Mukjizat kepada Nabi Sulaiman AS, perjalanan sebulan ditempuh 1 pagi atau 1 petang dengan mengarahkan angin membawa ke mana-mana tempat, dan karamah kepada orang yang hampir dengan Allah. Ada disebutkan sedemikian. Itu cerita Qailulah. Baik. Allah sebut dalam Quran bahawasanya Allah boleh datangkan malapetaka ketika mereka Qailulah. Ulama kembang ayat 4 ni, wahum qailun, dengan ayat duha tu menyatakan bahawasanya pendapat yang kuat Qailulah itu sebelum zuhur. Kerana sama-sama diberi ancaman boleh datangkan siksa di siang hari. Yang pertama ketika duhan, yang kedua ketika qailun, ketika Qailulah. Jadi ayat 4 dah menceritakan ramai orang dulu-dulu Allah binasakan mereka tengah tidur di malam hari ataupun tengah tidur di siang hari. Sementara ayat ini menceritakan, ayat yang kita baca tadi 96, 97 boleh datang, 96 boleh datang malapetaka di malam hari, sedang pagi dah hancur binasa. Orang nak ambil padi, rasa lega pagi esok, mesin padi masuk, malam tidur banjir mai kebah pokok padi. Hak nak dapat sekelurung 25 gundi jadi 5 gundi. Pasal banjir datang di malam hari. Ada orang nak ambil buah di kebun dia, ataupun nak ambil padi di bendang dia. Siapa pergi sak rokok daun, pergi tauk rokok daun tak habis dalam bendang dia, dalam kebun dia terbakar habis. Tengok-tengok derian, padi tak ada apa. Pasal Allah boleh mendatangkan sebab untuk menghancurkan rezeki yang dia dapat, bahkan boleh mendatangkan malapetaka untuk membinasakan diri dia. Maka kita dituntut minta doa pada Allah Ta'ala selamat diri kita, harta benda kita siang malam. Maka dalam semayang, luar semayang kita baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas semayang, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami dengan selamat. Wa adkhil jannata daras salam, lepas mati masukkan kami ke dalam negeri, dalam syurga, negeri yang selamat. Maka kita dituntut, kita kenal kita hamba yang lemah, berhajat kepada Allah setiap masa. Salah satu yang kita hajat, Allah bagi kepada kita akidah yang betul. Salah satu yang kita hajat, Allah Ta'ala bimbing kita supaya ibadat kita betul. Salah satu yang kita berhajat, Allah didik kita supaya menjadi akhlak orang yang berakhlak betul dan Allah redha. Salah satu yang kita berhajat, Allah bagi kat kita kesejahteraan, keselamatan siang malam 24 jam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi SAW bagi tahu antara waktu doa yang tidak ditolak antara azan dengan qamat. Ad-du'a la turaddu baina adhan wal iqamah. Dalam hadis Imam Tirmizi dan lainnya menyatakan doa tidak akan ditolak antara azan dengan qamat. Maka Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, nak minta apa antara azan dengan qamat? Maka Nabi SAW menyebut, mintalah al-afiyah, kesejahteraan. Sihat wal afiat. Nak doa lain silakan, tapi doa tu kalau boleh letakkan tiap-tiap kali kita berjumpa antara azan dengan qamat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ada hadis kata, wa ma tu'tiya ahadun ata'an ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Tidak diberikan kepada seseorang satu pemberian yang lebih baik selepas diberikan keyakinan yang betul, akidah yang betul, iman yang mantap. Nombor dua, diberikan kesejahteraan, sihat wal afiat. Maka ketika duduk antara dua sujud, kita dah minta kesejahteraan. Wa'afini wa'fu anni, wa'afini, bagi kepada saya kesejahteraan. Kita baca pula ketika doa qunut, wa'afini fi man afait. Kita baca pula lepas sembahyang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ataupun Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wal dunya wal akhirah. Banyak riwayat, banyak cara boleh baca. Memohon kesejahteraan. Jadi ayat ni kata apa? Ayat 97 bagi amaran, siapa yang tak betul dengan Allah, jangan dia merasa aman daripada datangnya hukuman siksa Allah di dunia sebelum di akhirat. Ketika mereka sedang tidur di malam hari, 97. Ayat ketika mereka sedang sibuk di siang hari, ayat 98. Siang malam 24 jam, bila-bila Allah boleh datangkan ba'suna. Ba'suna maksudnya siksa, malapetaka, keburukan. Dan ini sudah berlaku kepada penduduk kebun ini. Jadi hari ini kita baca ayat dalam suratul Qalam, kita baca ayat 3 ayat dalam suratul Araf, ayat 4, ayat 97, ayat 98 dan ayat 96. Sebelum itu menceritakan penduduk kampung yang istimewa, yang mengisi kehidupan mereka dengan iman dan taqwa. Allah memberikan pelbagai kebaikan yang datang daripada langit, yang keluar daripada bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dalam surah Al-Furqan, di akhir suratul Furqan disenaraikan beberapa sifat orang yang dekat dengan Allah. Salah satunya mereka takut. Takut kepada siksa Allah. Walladzina, orang-orang yang takut. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu ayat dia. Jadi disebutkan bahawasanya di akhir dalam kitab Minhajul Qasidin ada, ataupun dalam Ihya, ataupun dalam sebahagian kitab lain, dia kata sifat ahli sufi ataupun sifat orang dekat dengan Allah banyak dalam berselerak ayat Quran yang begitu banyak. Tetapi ada sekumpulan ayat yang menyenaraikan agak dekat-dekat sifat itu. Ada 12 sifat, iaitu ayat di akhir surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, sampai penutup suratul Furqan. Siapa boleh amal ayat ni, maka dia dekat dengan Allah, dia dapat darjat tinggi. Salah satu daripada bebelah sifat itu ialah perasaan takut. Takut kepada siksa Allah di akhirat, di samping mereka takut kepada datangnya hukuman Allah bila-bila masa di dunia dan sebelum akhirat. Dan Fir'aun salah seorang yang Allah ijtihad dalam Quran dapat siksa dua-dua sekali. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah siksa Fir'aun, siksa di akhirat, siksa di dunia. Siksa di dunia, dia mati dalam keadaan hina, dalam keadaan kufur kepada Allah dalam Laut Merah. Yang sebelum tu dia ego dengan ayak. Ulama kata Fir'aun ni belagak dengan air, mati dengan air, mati dengan benda dia belagak. Dia kata apa? Dia kata alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Alaysa li mulku misra, bukankah kerajaan Mesir ini milik aku? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, sungai-sungai ini, sungai Nil yang menyebabkan suburnya negara Mesir mengalir di bawah kekuasaan aku. Sungai Nil ni projek aku ni.
Kerajaan yang berlagak dengan projek pembangunan dia. Aku bagi ke apa pembangunan, bangunan aku bagi, ekonomi aku bagi, apa kemodenan aku bagi. Dulu tak ada elektrik lah, ada elektrik. Dulu tak ada lebuh raya, ada lebuh raya. Lihatlah pembangunan ni, kerajaan yang bagi ke hampa. Firaun dah berlagak dengan projek pembangunan kebendaan dia zaman dulu. Kerajaan yang baik bukan sahaja dia memberikan khidmat di sudut madiyah kebendaan kepada rakyat, tetapi memberikan pembangunan di sudut ma'nawiyah, ruhiyah sama. Pembangunan keimanan, pembangunan roh, pembangunan di sudut akhlak dan kebaikan. Agama, pembangunan agama sama. Bukan pembangunan duit ringgit saja. Tekat duit ringgit, Firaun dah bagi hal itu. Jadi kita nak sokong orang-orang yang nak bawa pembangunan kepada rakyat, kita mengharapkan orang itu membawa dua pembangunan. Satu pembangunan di sudut roh, ma'nawi, iaitu sudut agama. Yang kedua baru sudut dunia. Jangan kalih dunia dulu, agama pas ke tepi, lingkup Jahannam. Dunia dulu, agama tak peduli, sama macam Firaun. Firaun kata, ni pembangunan Mesir ni aku bagi kat hangpa. Tengok ni sungai-sungai ni lah aku bagi. Firaun berlagak dengan air, mati dengan air. Berlagak dengan sungai, mati dengan laut. Jadi bila kita dengar calon YB main kempen tempat kita, tekat keluar daripada mulut dia pembangunan, jangan ikut lagi. Kalau undi saya bubuh jalan tar sini. Undi saya turun harga minyak, tekat tu saya tak mau. Undi saya khidmat dengan baik, dan saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan taat pada Allah, ikut pegang dengan Islam. Karena berjaya bahagia dunia, berjaya di akhirat. Tu kena sokong. Jadi kalau ada tukang kempen ni dua jenis. Satu kempen dekat dunia saja. Satu Firaun dah kempen dulu. Satu lagi kempen dunia akhirat. Siapa contoh dalam Quran yang kempen dunia akhirat? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku menteri keuangan dalam negara ini. Bagi jawatan ke aku pimpin hampa. Di sudut jawatan lain ambil ke hampa. Menteri keuangan bagi ke aku. Di Mesir ada satu pelajaran di kuliah syariah wal qanun. Pelajaran tentang kenegaraan. Disebut di situ mana-mana negara yang penghuninya majoriti orang Islam, haram melantik menteri keuangan orang bukan Islam. Kalau bagi menteri keuangan orang bukan Islam, habis dia pelari duit orang Islam. Dalam sebuah kitab Muqarrar Kuliah Syariah wal Qanun Jami'atul Azhar. Tapi kadang-kadang bilangan mereka ramai, nak kena bagi kat mereka juga. Penting-penting mereka ambil kat mereka. Dalam Quran kata menteri keuangan kena bagi orang yang jujur, orang yang hafiz, yang pandai jaga, alim, pakar dalam bidang itu. Siapa? Nabi Yusuf AS sudah tunjuk contoh dalam Quran. Nabi Yusuf kempen orang bagi jawatan ke aku, tapi setelah dapat jawatan, ajak manusia hidup sebagai orang yang baik dalam dunia sampai masuk syurga lepas mati. Para Nabi mengajak kepada akidah yang betul. Ajak kuatkan akidah sama, jangan tekat dunia. Maka ada satu kitab di Mesir ditulis Hukmul Islam fil Musyarakah fil Parlimen wa Majlis Sya'ab. Hukum Islam terhadap seseorang yang terlibat dengan parlimen, terlibat dengan Dewan Undangan Negeri. Hukum Islam pada menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Boleh ke tak boleh? Kalau jadi untuk membawa manusia membangun di sudut agama dan dunia, silakan.
Kalau tekad membangun di sudut dunia, agama tak peduli, jangan, kerana tanggungjawabnya berat. Dia akan menyesal di akhirat. Nabi SAW sebut kepada salah seorang sahabat, kalau tak silap Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu, innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Menjadi pemimpin ni satu membawa amanah yang besar, dan dia membawa kepada kehinaan dan penyesalan di akhirat kelak. Kalau dia pimpin tak betul, kalau diri dia pun pimpin tak lepas, anak bini dia pun tak lepas, nak pimpin orang kepada jalan benar. Bini hang pun tak dia pakai kelumbung, hang nak bawa orang pergi ke jalan yang benar. Macam mana? Dekat dunia tak jadi. Dunia Fir'aun dulu dekat dunia dah. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi contoh-contoh dalam Quran supaya kita renung dan kita baca, kita faham bahawasanya pembangunan yang diajak dalam agama dua, di sudut kebendaan, di sudut agama. Alhamdulillahilladzi, dalam surah apa mula dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mewujudkan gelap dan siang. Syekh Syarawi kata, tu rahimahullah, dia kata tu menunjuk kepada kebendaan. Ayat yang menunjukkan kepada Allah Ta'ala yang telah mengajar kepada manusia menggunakan kebendaan malam dan siang. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seluruh langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Untuk manusia berehat ketika gelap malam hari, untuk manusia bekerja ketika ada cahaya di siang hari. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang kafir itu mereka berpaling daripada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini ayat pertama suratul An'am. Syekh Syarawi kata, ayat pertama menunjukkan kepada kepentingan kebendaan kepada manusia. Tapi ayat pertama suratul Kahfi menceritakan kepentingan agama kepada manusia. Suratul Kahfi alhamdulillah juga. Cuma suratul Kahfi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab dan tidak menjadikan ianya menyeleweng. Jadi ayat suratul An'am menceritakan penting kepada kita madiyah, kebendaan, cari duit, cari makan, cari rezeki, cari pakaian, cari rumah, cari kereta, silakan. Tapi jangan cari yang tu saja. Cari sama satu lagi, alladzi anzala 'alaihimul kitab, ayat surah Al-Kahfi. Dan dalam surah Yunus cerita tentang orang-orang yang merasa lega dengan kehidupan dunia, tapi tentang akhirat, tentang agama mereka tak kenal. Golongan yang bakal menyesal di akhirat apabila mereka tak fikir nak jumpa Allah akhirat untuk berjaya selepas jumpa Allah. Ayat berapa? Ayat 7 surah Yunus. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tak takut nak jumpa Allah di akhirat, tak harapkan nak luluh dalam pertemuan Allah, iaitu masuk syurga di akhirat. Perangai dia pun tak fikir akhirat. Satu. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya, mereka rasa lega, redha dengan kehidupan dunia. Lega, duit dah ada, nak bini dah ada, kereta dah ada, rumah dah ada. Nak pergi mana pun bab dunia ni tak ada fikir lah, senang. Duduk lega dengan dunia. Ada masuk kubur tak fikir. Apabila dua perangai ni ada, tak fikir tentang aku tak semayang ni nak kenapa di akhirat, aku malah mengaji ni menyebabkan betul tak betul amal aku, tak fikir. Dia fikir dunia dan dia rasa lega dengan keduniaan. Pangkat dah dapat, jawatan dah dapat, duit dah ada. Bab dunia, senang hati. Tubuh badan sihat, semua lega dengan dunia. Watma'annu biha, mereka merasa tenang dengan dunia mereka dapat. Lega, tak ada fikir bab dunia. Orang lain teruk, aku bab dunia pakar.
Kalau dia buat benang, pakar dalam benang. Kalau dia berniaga, pakar dalam perniagaan. Kalau dia petani, pakar. Kalau dia nelayan, pakar tangkap ikan. Kalau dia YB, pakar dalam pentadbiran. Aku dah pakar dalam keduniaan. Aku lega keduniaan. Aku sudah hebat. Tang akhirat, tak ada alam minda aku. Kalau aku mati hari ini macam mana aku nak masuk kubur, nak jawab soalan mungkar nakir? Apakah aku ada harapan nak masuk syurga dengan amalan yang aku sedang lakukan dan lepas lakukan? Tak fikir. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Penyakit yang ada pada dia lalai terhadap ayat Allah. Ayat Allah ada dua jenis. Satu ayatun kauniyah. Ayat Allah nak tanda kebesaran Allah atas muka bumi. Datangnya banjir, datangnya gempa bumi, datangnya tsunami, datangnya berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari, itu ayat dalam bentuk tanda kebesaran Allah supaya kita takut kepada Allah. Menambah rasa takut pada Allah. Dalam suratul Isra Allah berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak utus ayat-ayat kami melainkan supaya manusia bertambah takut. Ayat itu yang pertama, kejadian luar biasa di alam supaya kita takut kepada pencipta alam, seperti banjir, seperti tsunami, seperti berlaku gerhana matahari dan bulan dan sebagainya. Ayat yang kedua, ayat Quran. Wahum an ayatina ghafilun. Depa tak lalai tentang ayat kami. Depa tak peduli ayat, tak ingat ayat. Ketika mereka nak terlibat dengan riba, ayat tentang haram riba, depa tak ingat. Orang yang tak takut nak mati jumpa Allah satu, merasa lega dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia, lega dah, projek dah banyak, duit dah banyak, pengikut dah ramai, tubuh badan dah sihat, dekat dunia saja depa syok. Tapi ayat Allah mereka tak ingat, mereka tak faham, mereka tak ingat, mereka tak peduli. Orang baca ayat Allah dalam kuliah subuh, kuliah maghrib, mereka tak nak dengar. Orang ini Allah janji dalam ayat 8, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Tempat tinggal mereka kelak dalam neraka. Kerana mereka hanya lega dengan dunia. Dalam hadis kata, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Di antara orang yang paling menyesal di akhirat kelak, seseorang yang ada ruang untuk dengar orang mengajar, menuntut ilmu, tapi dia tak buat. Kuliah subuh tepi rumah tak pergi dengar, kuliah subuh dalam handphone tak mau buka. Bukan gaduh main kuliah subuh, tempat kuliah subuh, kuliah maghrib duk Johor boleh dengar kalau nak dengar, buka internet, buka handphone tak mau juga. Mampu tuntut ilmu dalam pelbagai cara tapi tak buat. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, antara orang yang Allah murka, seseorang yang pakar dalam keduniaan, jahil dalam keagamaan. Bab dunia pakar. Kalau dia jenis kaki burung, dia sembang bab burung 12 jam tak berhenti, tak apa. Kalau dia ahli saham, sembang bab saham tak berhenti. Kalau dia ahli sukan, sembang bab sukan tak berhenti. Gerak pukul 3 pagi boleh sembang. Bab dunia pakar, baca Quran tak erti. Baca Quran tak faham. Fardu ain tak lepas. Rukun sembahyang tak ingat. Bab dunia dia hurai. Kalau Perdana Menteri bercakap di parlimen, duduk kedai kopi 4 jam boleh hurai. Orang Allah Ta'ala tak suka seseorang yang pakar dalam kedunia, alimun bid dunya jahilun bil akhirah, kata dalam hadis. Seseorang yang alim tentang keduniaan, jahil tentang akhirat, orang ni orang yang tak bagus. Kita mau bab dunia kita kerti, bab akhirat pun kita ambil berat sama. Ni ayat berapa? 7 surah Yunus dengan ayat 8. Baik, masa pun dah nak habis dah. Kita patah balik kepada cerita dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Furqan menceritakan 12 sifat ataupun 13 sifat orang-orang yang dekat dengan Allah. Sifat pertama, keadaan pada dirinya. Sifat kedua, keadaan dia bersama orang ramai. Sifat ketiga, keadaan dia dengan Allah. Sifat pada dirinya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan orang-orang yang dekat dengan Allah yang Maha Pemurah itu mereka yang berjalan atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Orang dekat dengan Allah nombor satu, tawaduk, merendah diri. Merendah diri itu apa? Setiap orang Islam yang aku jumpa, aku baik sangka depa lebih baik daripada aku.
Mereka lebih hampir pada Allah pada aku ni jahat lebih pada mereka. Aku teruk pada mereka. Maka kita tak jadi nak pandang hina kepada orang, nak kutuk orang, nak cari pasal berkeliling orang. Sebab kita rasa mungkin hang lebih dekat dengan Allah pada aku. Imam Hasan Basri kata rahimahullah, dia kata antawadhu an takhruja min baitika wa tadhunna kullaman laqitahu ahsana wa afdala minka. Merendah diri itu kamu keluar daripada tempat kamu tidur, kamu jumpa mana-mana orang Islam, kamu baik sangka dia lebih baik daripada kamu di sisi Allah daripada kamu. Menyebabkan kita bergaul dia dengan akhlak Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bila hak ni tak ada kat kita, aku tinggi diri, aku hebat pada orang, kita bahan dalam grup, kita cari pasal nak kutuk dia, nak menyalahkan dia. Hang walaupun pendapat hang lagu ni, hak aku yang hebat lagi. Hang ni tak betul. Kita ulah dalam Facebook, berapa banyak orang kita ulah, orang kita hina dia, kita kutuk dia. Karena kita nampak dia lekeh pada kita. Karena kita rasa kita tinggi diri. Mungkin tinggi diri kita ilmu banyak. Mungkin kita tinggi diri dengan sebab kita ibadat banyak. Mungkin kita tinggi diri dengan sebab kita pengikut ramai. Mungkin kita tinggi diri, kita rasa kita cerdik lebih. Tinggi diri ni kena kat siapa-siapa, Jahannam. Jauh pada Allah. Bahkan hadis kata tak boleh masuk syurga bersama orang-orang yang masuk syurga awal-awal. La yadkhulul jannata man kana fi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak boleh masuk syurga orang yang dah ada kecil sifat takabur dalam diri dia. Nabi SAW orang paling tinggi. Allah Taala kata waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Jadikan dirimu merendah diri kepada orang beriman yang menjadi pengikutmu. Rasulullah paling tinggi. Allah Taala suruh baginda rendah diri. Sehingga akan disebut dalam kitab berjanji kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Nabi SAW orang yang amat pemalu dan amat merendah diri. Kita dajat dah lah teruk, dosa banyak, merasa tinggi diri pada orang Jahannam. Sifat orang dekat dengan Allah, nombor satu keadaan diri dia rendah diri. Dalam kitab Tuhfatuz Zakirin ada satu hadis yang berbunyi, doa yang berbunyi, Allahumma ja'alni saghiran fi 'aini kabiran fi a'yunin nas. Ya Allah, jadikan aku kecil pada perasaan aku, besar pada pandangan orang ramai. Yang Jahannam besar pada pandangan kita, kecil pada pandangan orang. Aku hebat, orang nampak kita teruk. Orang tak kata kita hebat, kita puji diri sendiri. Aku misalkan aku ni hebat, tani. Itu jadi sifat yang pertama orang nak dekat daripada Allah, kena cari rendah diri. Jangan bagi ada tinggi diri. Apa makna tinggi diri? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tinggi diri itu menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang ramai. Sifat yang kedua bersama masyarakat manusia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil sini dikatakan as-sufha, orang-orang bodoh, orang kurang ajar, bercakap dengan mereka dengan ayat yang kurang ajar. Bila orang berhadapan dengan mereka dengan sifat yang kurang ajar, qalu salama, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat. Depa jawab dengan kata-kata yang elok, yang selamat. Depa kata kamu ni buat bid'ah, baca doa qunut. Kita jawab doa qunut ni tak bid'ah, ada ulama kata boleh. Ni hadis dia. Depa kata kamu duk baca usalli itu bid'ah. Dalam hadis tak pernah sebut usalli fardhu subuh, fardhu maghrib, fardhu zuhur. Tiba-tiba kamu buat benda bid'ah. Kita kata tak bid'ah, karena usalli itu pendapat jumhur ulama daripada pelbagai mazhab. Kebanyakan ulama dengan hujah dan alasan mereka, boleh tengok dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dalam tu dia kata pendapat kebanyakan mazhab suruh baca melafazkan niat. Kitab Mawsu'ah Kuwaitiyah berjumlah 45 jilid. Kalau susun kat meja ni 2 meja baru nak habis. Dalam tu dibahaskan tentang membaca usul itu pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagainya. Bila orang kata kita buat benda tak betul, kita keluarkan hujah. Dia nak pakai, dia pakai. Dia tak mau pakai, kita dah ikut jumhur ulama. Bukan ikut orang biasa. Bukan kita ambil ilmu tepi jalan. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dia berhadapan dengan orang jahil, qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang selamat, menyelamatkan diri mereka daripada murka Allah, menyelamatkan orang yang menyatakan dia salah daripada terus menyatakan dia salah.
kerana mereka membawa fakta yang betul daripada Quran dan hadis dan pendapat ulama mu'tabar. Dan ketiga, keadaan mereka bersama Allah, mereka jaga yang fardu, mereka tambah yang sunat. Antara yang sunat mereka tak tinggal qiyamul lail. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka orang-orang yang bermalam, mereka itu dalam keadaan sujud dan qiyam. Jadi keadaan pada diri sendiri tawaduk dan sifat-sifat yang lain. Keadaan dengan orang ramai al-hilmu, lemah lembut, sopan santun, tidak cepat melenting, tidak cepat pongeh, tetapi berhadapan dengan orang tak betul dengan membawa fakta dan hujah yang menyelamatkan mereka dan menyelamatkan orang serta membawa manusia kepada kebaikan. Kita tak ada yang ni tu, kita duk berkeli dalam grup. Kita rasa tinggi diri, hak kawan tu tak kata betul pun kita tolak juga. Satu. Yang kedua, bila berhadapan dengan orang, bukan qalu salam, bukan bawa kata-kata selamat, kata-kata yang sebaliknya, yang membawa perkelahian dan perpecahan. Kau ni kata A, kau ni kata B, akhirnya berkeli left group tu. Berapa banyak kawan kita sekolah rendah, sekolah menengah. Banyak grup ni, grup sekolah rendah, grup sekolah menengah, grup universiti, grup pusat serenti, semua ada grup dalam handphone. Kadang-kadang kawan baik dulu-dulu berjumpa dalam grup, satu isu muncul, dia berkeli dengan isu tu. Sebab qalu salama tidak diamalkan. Cari pasal nak bagi sakit hati kawan, kawan cari sakit hati kita, kita kutuk dia, dia kutuk kita, lah dia keluar grup, berkeli terus. Dan sambungan ayat menceritakan sifat mereka al-khawf war-raja, takut dan harap, mengingatkan akhirat. Itu sifat walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam ila akhir al-ayah. Kemudian sifat berikutnya, mereka sederhana dalam infak, sifat yang kelima. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqut, tidak terlalu boros, tidak terlalu kedekut, sederhana dalam berbelanja, dalam memberi infak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Kemudian tidak menyekutukan Allah, akidah mereka akidah yang betul. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, itu yang keenam. Yang ketujuh, menjauhi pembunuhan, menghormati kehidupan, menjaga jiwa. Walladzina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Yang ke-8, menjauhi zina. Walladzina la yaznun wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama ila akhir ayah. Yang ke-8, tidak berzina dan tidak melakukan perkara yang boleh membawa kepada zina. Berdasarkan firman Allah dalam ayat yang lain, wala taqrabu zina, jaga mata. Zina mata melihat yang haram. Zina tangan menyentuh yang haram. Zina telinga mendengar kata-kata yang membawa kepada perkara yang buruk sedemikian. Tidak berzina dan tidak melakukan perkara yang membawa kepada zina. Yang ke-7, yang ke-8. Yang ke-9, rajin bertaubat dengan taubat nasuha. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Itu yang ke-9. Yang ke-10, tidak melakukan penyaksian palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur. Yang ke-11, 10 dan 11, menjauhi perkara sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melalui di tempat orang yang buat perkara lara, mereka melalui sebagai orang yang mulia. Mereka tak buat perkara sia-sia, kata-kata sia-sia dan sebagainya, perbuatan sia-sia dan sebagainya. Yang ke-11, segala ayat Allah yang disampaikan kepada mereka, mereka bersifat sami'na wa ata'na. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Apabila ayat Allah diperingat kepada mereka, mereka tidak mendengar sebagai orang yang bisu dan buta, tuli dan buta. Mana dengar ada manfaat, melihat ada manfaat. Kalau tuli dengan buta, orang cakap dia tak dengar, orang tunjuk dia tak nampak. Mereka menjauhi sifat tuli dan buta terhadap ayat Allah. Dan yang ke-12, mereka meminta Allah kurniakan isteri, suami, anak, menantu, cucu, cicit yang salihah, yang baik. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan yang seterusnya,
mereka menjadi contoh dan ikutan dalam kebaikan kepada masyarakat. Ujung ayat menyatakan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ikutan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ada berbelah-belah sifat tadi, Allah janji di ujung surah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama falladhina fi khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Semua itu dijanjikan syurga yang kekal. Jadi kita sibuk tak mana pun belajar ayat ni bagi duduk kat kita. 1, 2, 3 sampai tu, bila ada ayat ni maka inilah sifat orang dekat dengan Allah di samping ayat-ayat yang lain. Ayat di akhir surah Al-Furqan bermula daripada ayat 63 sehingga ayat 76 dalam surah Al-Furqan. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tadi dulu. Besok kita sambung sambungan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.